Sahabat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung sedikit cerita tentang asam garam rumah tangga. Okey. Kalau tempoh hari kita ada bincang sikit tentang ketaatan. Kali ini kita mungkin perlu sentuh kerana ini memang berlaku dalam kes-kes sebahagian yang kita tangani. Itu kes tentang isu tentang kepimpinan. Kepimpinan seorang lelaki dalam rumah tangga. Saya rasa itu penting sangatlah kerana kalau seorang lelaki itu kurang keterampilannya, kurang jelas tentang kedudukannya sebagai seorang suami, yang juga seorang pemimpin, itu boleh membawa kepada kecelaruan dalam rumah tangga. Kita pernah ada kes di mana contohnya baru rumah tangga, kemudian urusan tempat tinggal ni, dua-dua suami isteri tu yang baru kahwin tu bersetujulah untuk tinggal dengan siapa? Untuk tinggal dengan sebelah pihak perempuan. Itu biasa. Ini boleh saya katakan sebagai asam garam, adat resam orang-orang Melayu di Singapura terutamanya. Apabila berumah tangga tu, kebanyakan orang Melayu ni, dia akan tinggal buat sementara di rumah mentua sebelah pihak perempuan. Kalau kaum Indian Muslim agak terbalik sikit. Biasanya pihak perempuan akan tinggal dengan pihak lelaki lah. Itu mentua sebelah lelaki. Jadi kes ini agak tipikal lah, bermakna kahwin, kemudian kedua-duanya suami isteri tinggal dengan pihak perempuan. Dan arrangement yang seterusnya adalah mereka ni setuju bahawa di setiap hujung minggu tu mereka akan pergi ke pihak lelaki dan ziarah lah, lepak-lepak kat situ dan sebagainya. Jadi pada hujung minggu yang pertama, bermakna bila semua perkara dah settle, when the dust has settled, bermakna dah balik kerja, dah jalannya kehidupan seperti mana biasa dan sebagainya, itu pada hujung minggu yang pertama, couple ni, pasangan ini, mereka pun pergilah ke rumah pihak lelaki. Biasanya kat Singapura ni biasa orang kita, sebab tu sampaikan orang-orang yang bukan Muslim pun, yang bukan Melayu pun nampak orang Melayu kita kan biasanya kalau hujung minggu ni memang suka dengan keluarga. Begitulah yang juga berlaku. Baguslah tu, bermakna hujung minggu memang kita berkumpul. Tak kira ada kumpul hari Sabtu sebelah siang, ada kumpul Sabtu sebelah malam, ada kumpul Sabtu pagi ataupun hari Ahad dan sebagainya. Jadi bagi kes ini, mereka tu berkumpul ataupun couple tu, pasangan tu datang ke rumah pihak lelaki lebih kurang selepas maghrib. Saya biasa kadang tanyakan jugalah dalam program-program yang kita adakan kepada bakal-bakal isteri, bakal-bakal suami. Begitu juga dengan pasangan-pasangan yang hadir dalam program rumah tangga kita yang lain. Sekiranya kalau awak lah contohnya yang sedang tengok ni, pergi rumah mentua pada Sabtu petang, dan nak masuk maghrib tu, kalau lah sebagai seorang isteri datang rumah mentua waktu maghrib atau sebelum maghrib tu, agak-agak umumnya kerana malam tu memang telah pun dipersetujui, memang tak tidur situ lah, akan balik rumah. Agak-agaknya jam berapakah secara rasa okey bagi diri sendiri untuk balik ke rumah. Itu balik rumah mak sendirilah. Bermakna couple tu kan pergi rumah mentua ataupun pergi pihak lelaki, kemudian malam tu memang nak balik, agak pukul berapa balik. Contohnya kalau sampai rumah mentua 6.30 petang, sebagai seorang isteri, rasa-rasanya pukul berapa boleh tahan duduk kat rumah mentua tu? Ataupun bukanlah rumah mentua tu buruk, tidak. Bermakna reasonable time lah. Reasonable time. Yang mana mereka tu boleh duduk di situ, bergaul dengan ipar-dua dan sebagainya. Kebanyakan wanita yang saya tanyakan, sebab ada yang telah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, mereka mengatakan bahawa kalaulah kita sampai rumah mentua 6.30, rasa-rasanya reasonable sampai sana, tinggal sana duduk borak-borak lepak-lepak mungkin pukul 10, pukul 11. Memang adalah segelintir yang kata pukul 9, itu mungkin belum biasa. Tapi yang dah biasanya pukul 10, pukul 11 tu okey lagi. Saya tahu ada pun sampai pukul 12 pun ada juga. Lepak-lepak pun sekali-sekali hujung minggu tu kan. Dalam kes yang kita masukkan ini, pasangan tersebut akhirnya pulang ke rumah jam 4 pagi. Pukul 3 pagi, si suami kejutkan isteri. Si isteri ni pula, dia duduk kat rumah mentua pihak lelaki tu, tengah sembang-sembang. By the time lebih kurang pukul 11 malam, 10 lebih 11 gitu, dia dah pernah noneng-noneng. Dia pernah stone. Kenapa? Dia ni tak biasa tidur lewat. Sepanjang umur dia, biasanya hujung minggu pun dia jarang-jarang
Kata orang Jawa tu melek-melek sampai pukul 12 pagi. Tak ada. Jadi pukul 11 tu kira dah dah nak okey, dah nak bam dah. Tapi tu rumah mentua. Apa dia buat? Dalam ramai-ramai tu apa dia buat? Kalau you sendiri sebagai seorang isteri di rumah mentua, bila dah ngantuk sangat, agak landing kat mana? Kita pun faham. Jadi dia pun cari spot lah untuk dia rehat itu. Kemudian dia tertidur. Tertidur tu, kemudian pada pukul 3 pagi suami dia kejut, kata jom kita balik. Tengok yang pukul 3 pagi tu akan dia kejut, jom kita balik. Okey dah. Itu contoh Kemudian of course lah, bila dah pukul 3 pagi tu dah grogi, balik rumah, sampai rumah lebih kurang pun nak pukul 4 itulah. Kemudian dia mengatakan bahawa sampai rumah tu dah nak tidur balik dah susah. Sebab dah kena kejut kan jadi dah susah. Terpaksa tunggu sampai subuh. Bila tunggu sampai subuh, dia hanya dapat tidur 4 jam je. Malam tu tidur 4 jam. Agak boleh tahan tak? Sebab dia jarang, hampir boleh katakan memang tak pernah tidur sampai hanya setakat 4 jam saja. Ini kali tidur 4 jam. Hari Minggu tu memang dia grogi habis lah. Dan ini satu fakta important penting, iaitu dia sebagai seorang isteri, juga seorang isteri yang bekerja, bukan isteri yang tak kerja di rumah saja, tidak Jadi esoknya dia bekerja. Dan kerja sebagai apa? Ada satu kerja ni, dia orang yang kerja nampak macam 5 hari seminggu tau. Tapi yang ramai orang tak nampak. Yang nampak dia kerja 5 hari seminggu. Yang orang tak nampak, Sabtu dan Ahad tu pun dia kerja, cuma dia kerja kat rumah. Agak kerja apa tu? Siapa yang dah pernah bekerja, yang tahu anggota keluarga yang kerja macam itu, tahulah itulah ketugasan seorang guru. Guru ni yang kita nampak kerja kat sekolah, yang kita tak nampak bila dia balik rumah tu dia bawa kerja sekolah untuk dia mark dan sebagainya. Sama juga dengan kes ini, dia pun yalah, Sabtu Minggu tu ada kala ramai kawan-kawan saya, mak saya pun dulu guru. Saya tengok memang hujung minggu tu memang biasa je mark paper. Ada kalanya malam pun mark paper dan sebagainya, ataupun buatkan skema kerja dan sebagainya. Saya dulu pun tolong mak saya mark paper lah apa dan sebagainya. Jadi itu tugasan guru lah. Bermakna hujung minggu tu kira macam dah burn lah sebab dah grogi apa. Kemudian dia pergi kerja minggu tu pun dia macam dah layan gitu. Jadi bermakna dia punya plan dah banyak disrupted lah. Kemudian hujung minggu yang keduanya, sebelum pergi ke rumah mentua pihak lelaki, si isteri tu cuma mengatakan pada suami, bang, minggu ni boleh tak jangan balik pukul 3 pagi, kita balik awal sikit lah, mungkin pukul 11 ke apa maksimum. Baru cakap macam itu je terus bam, meletup dia. Siapa meletup? Bukan isteri tu meletup kan, suami tu terbakar meletup. Okey, dah terus dia blow. Okey, dia blow pun macam-macam. Suami si isteri tu macam kelakar kepada ni, apa telah berlaku sih. Jadi anyway dia orang pun pergilah. Okey, pergi rupanya tuan-tuan puan sekalian, apabila ingat tak kita backtrack pada minggu pertama datang dia lepak 11 lebih dah one corner. Rupanya waktu dia tengah lepak tu, di kalangan keluarga sebelah pihak lelaki, sebelah suami tu pun bising lah bahasa macam ni apa ni, menantu apa ni duduk pergi rumah mentua pukul 11 lebih dah lepak. Keluarga tu sebenarnya memang ada budaya yang mana hujung minggu memang diorang kumpul ramai-ramai dan kemudian borak-borak. Okay, ada kala memanglah sampai pukul 1, 2, 3. Okay. Dan itu merupakan hujung minggu pertama yang mana couple ni pergi ke rumah mak bapak sebelah pihak lelaki. Jadi yang datang pun ramai jugalah, adik-beradik besar, ramai, keluarga besar. Jadi bila pengantin tu, isteri tu yang kira baru masuk dia lepak pun kena dah jadi bahan cakapan dalam rumah tu. Okay, jadi dia tak tahulah dia tengah tidur ke. Jadi si suami tu dah bingit tu, dah kena apalah dah biasa. Okey, tapi dia simpan. Rupanya tak cukup tu, tengah-tengah minggu tu mak dia panggil, kau datang rumah aku sekarang, kau minggu depan kau cakap dengan bini kau jangan action. Okey, jangan nak action, nak tidur lah apa, tak nak campur orang. Dia mesti campur adik-beradik kau. Okey, ipar duai semua jangan nak lipat orang corner. Orang lain boleh tahan, kenapa dia pula tak boleh tahan? Okey, jadi bermakna si suami tu dah akan sambung dengan mak dia Jadi pada hujung minggu tu, sebab itulah bila isteri kata, bang kita balik pukul 11, meletup dia kerana dia simpan berbuku dia akan sembuh dengan mak dia pada Sabtu malam minggu tu yang pertama yang dia bawa isteri tu lepak kat rumah mak dia. Kemudian akan disembur lagi dengan mak dia pada pertengahan minggu. Setelah itu hujung minggu tu bila isteri sebut aja, bam,
Betul. Si isteri pun tak faham apa hal ni. Apa silap aku? Aku cuma sebut kata balik pukul 11 saja, tapi kenapa? Adakah itu sebagai satu dosa besar sampaikan suami aku tu meletup? Okay, fine. Sampai je, okay, dah memang tak sedap kan kan dah tak sedap, dah tak syok kan. Okay, sampai memang isteri-isteri tu by 11 dia ajak dia suami balik. Agak apa berlaku? Kecoh lah. Kecoh. Jadi mak mertua pun dah masuk campur, adik ipar, whatever lah, semua dah jadi gurumal pada hari tu. Dan to cut the long story short untuk pendekkan cerita, akhirnya ibu bapa, terutama ibu, bagi kedua-dua belah pihak pun dah masuk campur. Okey, dah bam, akhirnya pendekkan cerita sehingga membawa kepada perceraian. Sedih, to me it's a very sad story lah. Kerana isu-isu seperti itu tidak dapat ditangani dengan baik. Okey. Kenapa pula saya kaitkan isu tersebut, senario tersebut dengan kepimpinan? Bagi saya sini, bila kita tengok kes seperti ini, bagi saya penting untuk, bagi saya yang utama sebenarnya bukan pihak isteri, bukan pihak mak ayah dan sebagainya, tapi si suami itu. Seharusnya suami tersebut ada kepimpinan dia sendiri untuk pastikan yang hubungan dia dengan isteri ini taklah mudah terjejas. Kalau tidak mau jaga hubungan suami isteri itu, hubungan dia dengan isterinya, jangan kahwin lah kan. Jangan kahwin aja, bujang aja terus tinggal dengan rumah mak kan. Tapi bila dah buat keputusan untuk kahwin kan, perlu ada perubahan. Okay. Bukan setakat menjaga hubungan mak ayah saja, tapi juga menjaga hubungan dengan isteri. Dan hubungan dengan isteri bukan hubungan second class tau. Dia hubungan yang kata orang tu, kalau tak sama rata pun dia lebih utama untuk dijaga. Bukan bermakna hubungan dengan mak ayah tu tak penting, bukan. Tapi kalau dah buat keputusan untuk kahwin, bermakna perlu ada kepimpinan untuk menjaga hubungan dengan isteri supaya hubungan itu sihat. Dan kalau kita sendiri sebagai suami pun tak dapat menjelaskan kepada ibu kenapa isteri kita begitu kan, dan tugasan yang dia ada pada hujung minggu dan sebagainya itu kan, bermakna kita ni ada problem lah. Takkan dah benda kecil macam itu pun, bagi saya kecil lah. Kalau dia boleh terangkan, cuma dia ada cakap juga yang bahawa mak itu macam singa sikit. Dia macam okay. Memang ada macam itu. Ada kala bukan mak, nenek pun macam singa pun ada juga. Oh, semua cucu nak kahwin tu seram. Ada juga. Tapi bagi saya bila dah kahwin tu nak kena ada kepimpinan sikit. Kerana kita ada rumah tangga. Dan itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Pada hari nikah tu kita terima nikah. Bapak mentua tu ulur tangan lah. Dia offer anak dia pada kita untuk kita jaga dia. Takkan kita nak lepak-lepak kat tepi je kan, tolak tepi tak boleh lah. Jadi kena ada kepimpinan. Itu bagi saya dalam kisah tersebut. Kalau saya nak kupas lagi banyak, tapi kerana topik kita pada kali ini tentang kepimpinan, itu isunya. Okay. Lelaki tersebut kurang kepimpinan sehingga membawa pada perceraian dia dengan isteri dia. Padahal sedih lah. Jadi ini tidak melibatkan faktor-faktor luar yang jauh, tapi faktor dalam, itu dalam keluarga itu sendiri. Jadi ini perkongsian sedikit yang mana kita jumpa dalam kes-kes yang kita hadapi. Jadi kita harap dapat sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada semua yang di luar sana. Walaupun kes ini melibatkan yang baru rumah tangga, tapi kita juga ada kes-kes yang melibatkan mereka-mereka yang telah mahu berkahwin. Tetapi itulah, apabila pemimpin dalam rumah tangga itu confused, dia macam bingung, dia tidak ada pendirian, dia takut itu, takut ini sebagainya, tidak ada maklumat, tidak ada ilmu yang jelas, bermakna dia tak dapat jalankan tugas dan peranan sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau tak jaga-jaga, memang boleh masuk longkang. Jadi saya rasa itu dulu buat setakat ini dalam sesi kita asam garam rumah tangga. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.